Hello. Hello. Boleh bagi respon? Okay. Boleh type 1 di ruangan chat? Hello semua. Hello pagi-pagi semua. Okay, sebelum kita memulakan kelas pada malam ini, jemput lagi kawan-kawan prospek atau sideline untuk sama-sama sama kita pada hari ini. Okay, sebelum kita memulakan kelas kita, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Caroline Jacukin, berasal dari Kota Kinabalu, Sabah dan sudah berumah tangga. Hello, sudah berumah tangga dan mempunyai 4 orang cahaya anak lelaki, cahaya mata anak lelaki. Okey, tanpa membuang masa lagi, selamat datang kepada semua 57 orang yang terawal masuk ke kelas System Day BOI 9333 yang biasa diadakan pada hari Selasa malam. Terima kasih kerana meluangkan masa pada malam ini dan tahniah, tepuk pada diri sendiri kerana sanggup korban masa mengikuti kelas System Day kita pada hari ini, sebab ilmu malam ini membantu kita untuk lebih sentiasa bersabar, kekal bersemangat dan bertahan sampai ke akhir. Okey, sebelum kita punya kelas start, ada sedikit peringatan mesra. Pastikan anda sediakan buku, pen untuk catat ilmu yang akan disampaikan pada malam ilmu yang akan disampaikan dari speaker hebat kita malam ini. Pastikan audio anda pun mute semasa penyampaian sedang dijalankan. Pastikan anda berpakaian sopan semasa anda buka kamera anda. Dan jangan conteng slide, okey? Dan setiap kali speaker kita perlu respon, kita perlu bantu kita punya beri respon kepada kita punya speaker. Anda semua masih bersama dengan saya? Cuba type 1. Okey, thank you semua. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput speaker kita yang hebat ni. Sebelum tu saya mau bagi dia punya pengenalan diri beliau sedikit. Beliau sudah bersama dengan Forever di platform BOI 933 lebih 15 tahun. Pencapaian beliau di Forever ialah Elo 5cc, Elo Ambassador dan Local Incentive Trip. Network beliau pula bukan saja berada di Malaysia, Singapura, malah international iaitu USA, Filipina dan banyak lagi. Yang sangat menarik perhatian saya tentang beliau ialah beliau tidak pernah fikir platform lain daripada hari pertama sampai sekarang. Jom kita bagi api di ruangan chat. Kita jemput manager Eddie Chai. Hello, thank you sangat. Okey, terima kasih kepada MC yang hebat. Okey, jauh dari KK Caroline. Okey, so marilah kita bagi dia 9333. Okey, untuk membagi satu MC yang pengenalan yang hebat macam tu. Okey. So jadi hari ini saya sangat-sangat bangga dan bersyukur sebab dapat di sini untuk men-sharekan topik malam ini. Sebab inilah satu bisnes yang kita sentiasa boleh bekerjasama walaupun dia MC saya dari KK, saya dari Kajang. Ini adalah satu bisnes yang sangat luar biasa. Jadi apa yang Carol tadi kenalkan saya, sebenarnya saya sudah bersama dengan platform Forever.
okay, dan dalam sistem BOI International 9333 sistem ini, okay, selama lebih dari 15 tahun. Okay, so jadi, okay, saya sebelum saya mula, okay, apa yang saya akan sharekan malam ini ya, sebenarnya, okay, saya ingin terima kasih kepada introducer saya Jackie, okay, yang bawa saya masuk Forever Platforms ini, dan yang paling penting adalah saya kenal dengan saya punya sifu, okay. Bila jumpa dia, dialah okay, ajar saya dan bagi saya keyakinan dan okay, sampai sekarang. So jadi, okay, saya nak tanya, sesiapa adalah orang baru atau mungkin sudah join Forever Living sudah 1 tahun atau 2 tahun. Okay, bagi saya satu. Okay. Dan sudah join 1-2 tahun tapi you punya result tak berapa okay. Bermakna you rasa macam okay, macam dapat, macam tak dapat. Bagi saya 2. Ada tak? Okay. Kalau you adalah golongan ini jangan risau. Kenapa? Sebab saya sudah dengan Forever Living lebih 15 tahun. So jadi apa yang saya nampak, okay, dan saya belajar selama ini saya harap hari ini sharing saya dapat membantu anda semua. Boleh tak? Okay? So jadi saya sebelum ni saya akan masukkan saya punya slide Okay. So semua boleh nampak saya punya slide? Kalau boleh bagi saya satu. Boleh Okay, thank you. Okay, sebelum saya masukkan saya punya slide, okay. So saya akan kenalkan sikit latar belakang saya sebelum saya join Forever Living. Sebenarnya Forever Living adalah syarikat MLM yang pertama saya, dan saya akan membuatkan Forever Living selama-lamanya. Okay, bermakna saya akan buat dia seumur hidup. Okay, mungkin ada ramai orang dengar apa yang saya katakan macam tu kan. Mereka ramai orang kata, alah, semua pun cakap macam ni. Okay, ada kawan-kawan di dalam sini okay, ada perasaan yang sama macam ni tak? Okay, I rasa ada. Kenapa? Sebab itulah adalah saya dulu mula-mula bila saya jumpa Forever. So jadi sebenarnya saya dilahir di satu keluarga yang amat okey. Bermakna apa yang saya nak memang sebenarnya boleh dapat. Sebab bapa saya dia berbisnes. Okey. Bila dia berbisnes, okey, bila kita masa bersekolah ke atau pergi bila masa kita nak pergi belajar apa okey, bapa saya pun dapat bagi. So bermakna saya tak payah risau sebenarnya tentang duit, okey, masa saya dalam pelajaran saya. Tapi masalah adalah bila masa saya umur 17 saya perasan nampak saya punya bapa dia buat bisnes sentiasa dia macam buat bisnes, tapi tiba-tiba dia macam bisnes dia tak okey, dia jatuh. So itu bank semua datang rumah lah untuk calling lah, semua nak minta itu hutang. So jadi saya nampak bapa saya dia setiap 10 tahun dia mesti mengalami masalah ini. Okey. So jadi masa itu saya rasa kenapa masalah ini terjadi. Jadi saya sekejap. Okey. So jadi saya tanya bapa saya, kenapa anda mengalami sentiasa 10 tahun sekali macam ni? Dia kata ini adalah biasa kalau kita buat bisnes. Dari masa itu bila umur saya 17, bapa saya hampir bankruptcy. Jadi kita berpindah ke Kajang. Lepas tu pada masa itu saya tahu saya perlu dapatkan duit dengan sendiri. Jadi saya pergi cari banyak part time semua, okey. Pada masa itu nasib saya jumpa Forever Living, okey, daripada introducer saya Jackie. So jadi bila saya jumpa Forever ini,
saya nampak sesuatu apa yang tak sama dengan bisnes tradisional bapa saya. Jadi bila saya masukkan okay, Forever Living dan mentelitikan apa dalam platform Forever. Lepas tu saya jatuh cinta dan buat Forever Living sampai sekarang. Okay. Jadi bila saya mula-mula confirm mula buat Forever Living masa saya umur 19. Okay. Tapi masa itu saya masih belajar. Saya part time. Jadi bila saya buat masa itu, okay, tak nampak result. Sampai saya habis belajar saya terus fokus. Lepas tu dalam masa yang singkat saya sudah naik manager. Masa itu saya sentiasa pergi buat interview. Tapi bila saya masuk kerja setiap kali masuk kerja tak sampai 3 bulan ke 4 bulan saya okay, mesti okay, quick mesti tak ada kerja. Okay, lepas tu bapa saya kata you sentiasa buat macam tu tak payah kerja, you buat Forever Living saja. Masa itu saya dalam level manager. Jadi saya buat fokus okay, malah nampaknya saya punya income dalam Forever Living boleh bagi saya okay, satu kehidupan yang amat okay. Dan sampai sekarang saya sudah berumah tangga, anak 2, okay, ada rumah, ada kereta. So jadi ramai orang masih bila jumpa saya, mereka hairan. Kenapa anda masih dalam platform Forever Living? Ini adalah satu soalan yang besar. Ramai orang tanya. Okay? Sebab ramai orang ingat buat Forever Living, bila you sudah lama, you mesti beruntung sangat besar. Yes. Kalau you buat dengan betul. Faham tak? Kalau ikut sistem, ikut sifu yang betul, ikut platform yang betul, you buat yang betul, you tak ada langgar peraturan, okay? Buat apa yang sifu suruh, yes, okay? So that's why hari ini saya akan memperkenalkan kenapa saya ikutlah sifu, okay? Sampai hari ini sebab saya sebelum saya nak tentukan saya punya career dan seumur hidup saya dalam satu platform, saya nak pastikan siapa yang saya ikut itu paling penting. Okey, setuju tak? Kalau setuju bagi saya 1. Tu semua boleh nampak Okey, Mike. Okey, saya kenal sifu masa saya masih student. So memang nasib saya sangat baik dan bertuah sebab dapat jumpa beliau dan apa yang saya tahu, okey, beliau bukan orang biasa. Okey, dia beliau buatlah sifu Datuk Desmond dia buat MLM sampai dapat satu anugerah yang luar biasa. Okey, ini adalah salah satu anugerah yang sangat luar biasa adalah dari Lang International Corporate Titan Award 2018 You tahu tak apa award yang beliau dapat? Okay, satu adalah the best in network marketing dan entrepreneurship coaching. Bermakna beliau ada dapat anugerah ini sebab beliau sudah mencipta satu sistem yang telah dibukti, okay, sudah membantu ramai orang dari orang biasa jadikan dia sebagai orang jutawan. That's why kalau hari ini satu leader yang hebat, dia boleh buat satu bisnes jadikan jutawan dia sendiri, itu adalah leader biasa. Kenapa? Sebab dia nak jadikan sendiri jadi seorang jutawan, sebenarnya lebih senang daripada kalau dia nak melahirkan orang yang seperti dia, sama berjaya dalam bidang yang sama dengan sistem. Okay, looks like nampak kan Eddie sudah line ada masa sikit. Okay, tak apa. Betul kan?
semua nampak ada hang-hang kan? Betul tak? Betul tak? Okay, boleh tak? Okey, tengah. I back. sorry. Sebab I tak tahu kenapa network sini ya. Okay. I sekali lagi ya. Okay, I sambung. Bila masa okay, seorang leader dia kalau nak jadikan jutawan, okay, memang senang. Tapi kalau dia nak jadikan dia punya team member berjaya seperti dia, itu kena ada satu sistem yang memang sangat luar biasa dan terbukti. Okey? Jadi, sekejap. Jadi, kita tengok sini. Boleh nampak slide saya? Tak boleh ya? Okey. Itu tak apa. Sekejap. Boleh nampak slide saya ya? Sekejap. Okey. Okey, tak apa. Sekejap. Sorry ya, bagi saya 1 minit. Technical problem. Okay. Okay. Thank you. So boleh nampak saya ya? Okay, sekejap. Bagi saya 1. Jin boleh buat saya satu lagi untuk co-host. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Sorry ya kepada semua sebab mungkin terlalu excited lah, so jadi ya. Ya, tak jalan. Kejap. Okay, so bila saya jumpa Sifu, okay, saya nampak apa yang di platform sini ya, okay. Jadi saya tanya Sifu, okay, apa yang saya perlu buat nak jadikan berjaya seperti anda? Okay, Sifu kata senang saja. Kalau you nak jadi seorang yang sangat hebat seperti saya, okay, you ikut saja. Okay, apa yang saya buat? Okay. Okay. So, nampak? So, okay, dengan sistem Sifu okay, beliau telah melahir dan menjayakan ramai orang, bukan sahaja mereka sangat berjaya dalam okay, Malaysia. Okay,
mereka telah dianugerah dalam Britishpedia Successful People in Malaysia. Seperti siapa? Seperti kita punya Perdana Menteri, okey, kita punya Tun, ramai orang yang berjaya berniaga di bidang mereka. Tapi Sifu dapat menjayakan orang biasa masukkan, okey, Britishpedia ini. So jadi bila masa itu saya telah tahu, okey, ini adalah satu platform yang betul saya yang pilih. Jadi sebenarnya apa yang Sifu sudah buat dalam sistem beliau, sebenarnya setiap bidang kita mesti ada something, boleh buat apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sebab kenapa? Sebab ramai orang mereka tak berapa suka peraturan-peraturan bila dia buat barang. Kenapa? Sebenarnya peraturan-peraturan dia adalah datang untuk membantu kita, menjayakan kita, bisnes kita dengan lebih senang. Bukan untuk menghalangkan kita. Ini yang kita kena faham. So jadi, bila masa saya nampak, apa yang Sifu ajar masa itu, saya terus percaya saja. So sebelum saya masuk itu rules, so rules kita ada rules 1 sampai 12, tapi hari ini saya akan sharekan rules 1 sampai 8. So jadi mereka ada berperingkat. So rules 1 sampai 3 sebenarnya dia adalah satu cara, cara imitasi pemenang. Bermakna kita adalah ini rule 1 sampai 3, kita kena menjadikan seorang berjaya untuk masa kita nak jadikan seperti dia, kita kena copy. Bermakna kita kena buat apa yang orang berjaya itu. Bermakna kita kena act as a successful, orang yang sudah berjaya. Faham? So that's why kalau hari ini bila saya sharekan rules 1 sampai 8, saya sebelum ni saya akan bagi satu story. Ini story macam ni. Dulu ada satu kita kata raja. Raja ada 3 anak. 3 anak ini mereka semua pun hebat. So jadi bila satu hari raja nak tahu kelebihan setiap dia punya anak. Jadi dia bagi tahu mereka untuk menyediakan satu busuk dan anak panah bagi mereka syuting. Faham tak? Bagi syuting. Bila syuting nak tahu sampai mana kejituan mereka. Berapa hebat mereka. That's why masa itu anak pertama dia kata, bapa tak ada masalah. Saya terus dia terus ambil satu apple. Letak dia punya itu apa? Dia punya siapa? Dia punya orang yang kerja dengan dia di atas dia kepala. Masa itu bila dia buat macam tu lepas tu dia terus tarik itu anak panah, terus shoot wah, terus ngam-ngam masuk itu apple tau. Lepas tu dia sangat gembira. Dia kata, wah, I am Robin Hood. You orang tahu apa Robin Hood tak? Robin Hood bermakna orang yang paling hebat, main shooting. Faham tak? So lepas tu anak kedua nampak abang dia sangat hebat. Dia kata, tak apa. Saya akan try. Lepas tu dia letak apple yang sama. Lepas tu dia terus tarik itu anak panah, terus shoot. Kali ini anak kedua dia terus masuk itu apple dan melalukan itu anak panah abang dia. Wah, lagi hebat, faham tak? Lepas tu dia sangat excited, dia kata, wah, I am Jupiter. You tahu apa Jupiter tak? Jupiter adalah itu Tuhan. Yang sentiasa dia nampak siapa nak jatuh cinta, dia pergi anak panah itu orang. Dan lepas tu anak itu lelaki perempuan mereka jadikan sekali bercinta. Faham tak? Itu adalah Tuhan. Yang syuting paling hebat di dunia. Masa itu anak yang ketiga dia sudah sangat risau. Wah, tak tahu dua abang tu sangat hebat. Jadi apa yang saya boleh buat? Dia terus dia sudah gegar tangan. Tapi dia letak satu apple
di atas itu orang. Lalu lepas tu dia terus hari itu anak panah. Lepas tu dia nak shoot lepas tu lepas itu anak panah terus shoot dia itu orang punya itu jantung. Macam mana? Wah, lepas tu dia sudah tak tahu nak cakap apa. Dia cuma cakap, "Oh, I'm sorry." Faham tak? Ini story okey. Apa yang kita tahu adalah hari ini kalau saya anak panah you punya hati you sakit jangan salah saya. Sebab kenapa? Sebab ini adalah peraturan yang kita kena ikut bila kita nak buat satu bisnes dengan berjaya. Okay, so faham semua? So bagi saya 3. Okay. Okay, faham. So mari. So first, rules pertama, jangan putus asa. Jangan mati. Okay. Mesti ada inisiatif menghadiri mesyuarat. Okey, kita tengok sini setiap rules sebenarnya apa yang kita tak patut buat, dia akan letak di depan dulu. Yang belakang adalah apa yang kita patut buat. Okey? So, apa yang kita nak buat, setiap kejayaan okey, you orang ada perasan tak? Setiap kejayaan dia pasti ada cabaran. Okey? Bermakna, for example okey, ramai ai punya downline dia ada satu feedback macam tu. Okey, setiap kali mereka sudah bersedia nak buat terbaik dalam bisnes, okey, tapi mesti ada sesuatu okey akan berlaku. Setiap kali pun macam tu. Okey, so kalau masa macam tu, okey, ada dua pilihan saja. Kalau orang yang biasa, dia akan lepas. Bermakna dia akan kata, tak apalah, saya cuba lain kali lah. Faham tak? Tapi kalau orang yang betul-betul dia nak, dia tak akan lepas. Kenapa? Dia kata, walaupun halangan cabaran ini berlaku, tak apa. Sebab saya sudah mengambil keputusan untuk menjayakan dalam platform ini. Saya walau macam mana pun, apa cabaran pun, saya mesti nak buat sampai jadi. Ini adalah orang yang patut ada sikap. Kalau you nak berjaya dalam sesuatu bidang, tak kira dalam forever, tak kira dalam bidang mana. Kalau anda tak faham kenapa anda nak buat sampai berjaya dalam platform yang anda pilih, seperti anda pilih seorang yang tak pasti untuk mengkawinkan dia. Bermakna you nak kahwin seorang, you kena pastikan dia adalah orang yang betul. Baru you boleh kahwin. Betul tak? Tak akan tak tahulah ini orang nampak betul macam okey. Boleh kahwin tak? Boleh lah. Okey, kita try dulu lah. Tak ngap baru tukar. Boleh tak? Tak boleh. So that's why bila kita pilih platform Forever Living, kenapa saya buat keputusan buat selama-lamanya? Sebab saya tahu dari masa yang pertama, hari yang pertama, saat yang pertama saya buat keputusan untuk memilih platform ini untuk menjayakan kehidupan saya dan kerjaya saya, okey, saya telah menjanjikan saya, dan satu lagi yang paling penting, kenapa saya masih dalam Forever Living, sebab saya telah menjanji kawan-kawan saya yang saya jumpa, bagi tahu mereka saya akan buat Forever Living sampai saat terakhir. Ini adalah janji saya terhadap mereka. That's why bila saya sudah buat satu keputusan, satu janji seperti macam ni tak kira dia nak buat ke tak nak buat, itu bukan paling penting. Sebab saya nak pegang janjian saya yang telah keluar daripada mulut saya. Okey, ini adalah satu branding saya. Bermakna saya kalau sudah janji, saya tak akan putuskan janji saya. Okey, so ini adalah sikap saya. So jadi kita kena faham, bila kawan-kawan kita telah percaya dan ikut kita buat Forever Living, masa itu lagi kita tak boleh putus asa. Jangan you sudah bawa dia masuk satu platform yang memang you sudah janji dan you sudah telah pilih, yang you rasa adalah terbaik.
Tapi lepas dia buat bersungguh-sungguh, you lepaskan dia. Faham tak? Jangan buat macam ni. Sebab kenapa? Sebab ramai ada orang pernah tanya saya, Eddie, I nak tanya you satu. Kalau dalam satu hari, Forever Living company ini sudah hilang, bermakna sudah tak ada. Okey? Anda akan buat apa? Adakah anda akan tukarkan platform MLM ke MLM company lain? Saya punya jawapan satu saja. Saya akan buat Forever Living selama-lamanya kalau satu hari Forever Living sudah tak ada. Okey? Saya akan terus balik buat kerja. Saya tak akan ceburi mana-mana satu MLM sebab Forever Living is the only MLM that saya commit dan janji akan buat selama-lamanya. Ini adalah jawapan saya kepada dia. Masa itu, ramai orang mungkin ingat Eddie ini sudah gila. Faham tak? Kenapa? Sebab saya tahu, kalau hari ini kita sudah buat perjanjian, okay? Kita sudah telah buat keputusan. Jangan fikir yang lain. Jangan fikir yang bukan-bukan. Adakah Forever Living boleh? Kalau tak boleh, kenapa you pilih? Adakah Forever Living dia boleh membantu saya jadi jutawan? Kalau tak boleh, kenapa you pilih? Faham tak? So that's why kenapa rules number 1, kita tak boleh putus asa sebab kita telah buat perjanjian kepada kita sendiri. Okay? Adakah anda tak kita perlu buktikan apa yang kita pilih itu adalah yang betul. Okay? So, yang kedua adalah jangan mati bermakna jangan hilang diri. Jangan buat kawan-kawan sudah berjaya, kawan-kawan kita sudah apa? Sudah percaya dan ikut, lepas tu tiba-tiba hilang diri. Dan jangan dengar. Okay? Jangan dengar satu alasan dari kita punya downline. Bila kita nampak macam kita punya downline, dia macam nak buat, tak nak buat, kita risau. Kita akan membagi motivasi masa itu. Tapi kalau you dengar satu perkataan dari mulut mereka, you kena bersedia. Okay? Kalau mereka kata, upline, jangan risau. Okay? Saya tak akan mati. Saya mesti aktif dalam Forever Living. Bila you dengar macam ni, you kena berhati-hati. Orang yang bersedia untuk lepaskan diri dari Forever Living, dia mesti ada alasan seperti macam ni. Sebab ini adalah experience saya. Okay? Jadi, apa yang kita boleh buat? Kalau kita nak meyakinkan diri dan untuk terus berjuang dalam Forever Living, senang saja. Kita kena ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat. Kena sentiasa masuk meeting. Sebab ramai orang ingat meeting itu, sangat letih lah. Okay? Mesyuarat, hari-hari mesyuarat. Okay? Tapi kita kena tahu, kalau hari ini kita nak berjaya, satu benda yang boleh bantu kita itu adalah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Kalau hari ini anda tak ada ilmu, macam mana anda nak buat dengan lancar? Dan apa yang kita hadapi, anda macam mana nak settle? Bermakna soalan-soalan dari kita punya customer ke, kita punya leader ke, mereka tanya, kita kena tahu. Okay? Macam mana membagi satu motivasi atau jawapan yang betul bagi mereka. So that's why, dulu bila saya buat Forever Living, ikut Sifu, memang offline saja. Kita kena setiap Rabu kena pergi KL. Lepas tu setiap hari Sabtu, Ahad kena pergi Kuantan. Lepas tu kadang-kadang Jumaat kena pergi Klang. Kita pergi mana-mana. Tapi sekarang selepas MCO, jangan bagi satu alasan. Tak ada masa untuk masuk kelas. Kenapa? Sebab kita ada offline, ada online, ada special training. Kalau anda kata masa itu saya tak ada, tak senang sebab saya nak jaga anak lah, saya nak masak lah, saya nak ini lah. Tak apa.
kita ada YouTube channel. Sila subscribekan YouTube channel tu. Masuk YouTube channel Dato' Desmond. Lepas tu apa topik yang you nak, sila masuk dan tekan. Lepas tu anda boleh belajar. Okay. So dulu kita nak belajar, kita kena ikut kelas. Mungkin ada alasan, tak ada masa boleh ikut. Tapi sekarang online semua, YouTube pun boleh. So jadi tak ada alasan dah. So jadi ilmu itu sangat penting. Jadi kita kena buat forever living dengan lagi senang, lagi cepat. That's why kenapa kita kata rules number 1. Okay, kalau anda tak tahu kenapa anda di sini, okay, saya akan bagi tahu anda akan rasa sangat tertekan. So that's why rules number 1. Okay, kita sudah tahu. Hari ini apa yang kita sudah janji, kita kena tepatkan. Okay, tak boleh lepas dan buat bersungguh-sungguh dan capaikan semua. Okay, so yang kedua, rules number 2. Okay, adalah jangan bersendirian. Jangan bersendirian. Okay, dan sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif. Macam mana kita kata jangan bersendirian? Okay, hari ini, okay, Achong dengan Ali pergi berenang. Faham tak? Achong dengan Ali pergi berenang. Ini kawan baik. Lepas tu Achong sudah habis berenang dia. Lepas tu balik ke pantai. Lepas tu Ali dia masih berenang. Lepas tiba-tiba Ali dia kaki cramp. Dia cramp macam mana? Wah, lepas tu dia nampak itu Achong dia angkat tangan. Oi, Achong! Oi, Achong! Oi, Achong! Achong ingat dia halo-halo dengan dia. Ali, halo. Hai, Ali, halo. Sampai itu Ali panggil sampai dia tenggelam. Lepas tu Achong nampak macam keadaan tak betul dia pergi okey, pergi selamatkan itu Ali. Lepas tu bawa Ali ke pantai sana. Lepas tu dia tanya Ali, tadi kalau kenapa you punya kaki cramp you tak menjerit? Dia kata, saya ada jerit Achong. Saya jerit Achong jerit you tapi you tak datang untuk selamat saya. Achong kata, Ali, kalau you ada masalah, sila panggil tolong. Jangan panggil nama saya ingat you halo. Faham tak? Kawan, bila anda bersendirian, ada masalah, okay, you kena panggil apa? Kena panggil tolong. Faham tak? Kena call you punya upline. You kena call you punya rakan-rakan, okay, yang berjuang dengan anda. Orang yang positif. Jangan sentiasa di bersendirian sana. Lepas tu okay, asyik panggil Achong saja. Faham tak, kawan-kawan? So that's why kenapa tak boleh bersendirian. Biasanya orang yang fikir negatif dia adalah dalam keadaan bersendirian. Okay? Tak mungkin ada orang nak bunuh diri dia happy dalam satu parti ada 200 orang sudah sangat happy, lepas tu dia terus pergi bunuh diri. Tak mungkin dia. Faham? So that's why kenapa kita kena sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif, sebab energi positif tu akan membagi kita satu energi yang untuk mengembirakan kita. Okay, dia tak akan fikir yang bukan-bukan. Faham? So that's why kalau hari ini kita nak berdekatan dengan rakan-rakan positif, okay, kita buat forever living, jangan sendiri buat sahaja. Kita kena gunakan konsep ABC. Apa itu ABC? Okay, Sifu bagi tahu saya sentiasa dia kata, you kena faham, buat business forever living, kita ini adalah teamwork. Kita bukan buat one man show. So that's why kalau kita nak buat forever living dengan efektif, dengan cepat, senang, kita kena guna konsep yang paling hebat di dunia. Semua jutawan di dunia, tak kira bidang mana, mereka akan gunakan ABC rules, ABC konsep ABC ini. Apa itu ABC konsep? Okey, kita tengok sini.
ABC konsep ini sangat senang saja. Kita adalah sebagai B, bridge. Bila kita nak jemput kawan-kawan kita adalah C untuk menerangkan business forever living ke atau menerangkan produk ke, okey, sila kita buat satu bridge, satu jabatan untuk menaikkan kedudukan A, advisor kita untuk menerangkan kepada C. Kenapa? Sebab kalau hari ini C dia kedudukan lebih tinggi daripada A, dia tak akan dengar. Okey. Contoh, ini adalah cara yang salah kita guna ABC rules. Kalau hari ini saya nak jemput Sifu untuk menerangkan dengan saya punya kawan. Masa saya jemput Sifu, saya bagi tahu Si, okay, you dengar apa saya Sifu cakap. Lepas tu, kalau you rasa tak berapa okey, lepas tu I tukarkan I punya Sifu dengan orang lain. Lepas tu bagi you satu penerangan yang okey. Okay, you orang rasa ada masalah tak? Masalah dia adalah kedudukan C telah lebih tinggi daripada advisor kita. Okay, so that's why kita tak boleh buat yang salah. Kita kena tee up, buat satu tee up. Bermakna kedudukan A kena lebih tinggi daripada C. Okay, cara dia senang saja. Bila kita jemput kawan kita, kita telah bagi dia satu tempat yang duduk, sudah okey. Lepas tu sebelum tu kita sudah communicate dengan kita punya advisor, kita punya A. Lepas tu kita okey, nak jemput A, kita kena buat satu introduce kepada C latar belakang A. Biasanya saya akan buat macam ni. C, hari ini saya sebenarnya nak menerangkan satu bisnes yang sangat hebat, okey, kepada anda. Tapi sebab saya masih baru, jadi hari ini saya nak anda, okey, menguji bersama dengan saya bisnes ini, okey. Sebab saya masih baru, nampaknya hari ini okey, kita ada seorang yang sangat berjaya dalam bidang forever living. Okey, beliau telah melahirkan berpuluh-puluh jutawan dalam rangkaian beliau. Dan beliau telah membantu ramai orang okey, mengubahkan kehidupan dia. Dan dia punya masa cuma ada 10 minit saja. Tapi I tak tahu dia ada masa bagi kita tak. So, okey, I cuba untuk mengambilkan masa dia. Okey, tak tahu dia boleh bagi tak. Lepas tu saya akan terus okey, jemput advisor saya, Sifu. Lepas tu Sifu, lepas tu dia datang, nampak. You rasa C akan dengar tak? Kalau you rasa dengar, bagi saya satu. Tak dengar, dia bagi dua. Yes. Bermakna kita kena tiap. Okay? Bukan sahaja advisor kita. Okay? Bukan saja kita punya upline. Kalau anda tak tahu macam mana kata, tak apa. Kita ada speaker, kita ada kelas, you bawa dia datang. Mungkin you rasa, Eddie, saya tak tahu macam mana cakap. Tak apa, kita tahu speaker, ramai speaker, dia pandai untuk menerangkan. Bila menerangkan bagi kawan anda duduk kat sebelah, cakap yes, 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 tak ketawa saja. Senyum saja, faham tak? So that's why kadang-kadang bukan sahaja speaker atau upline, video atau buku atau GP pun atau testimoni pun boleh jadi A kita. Faham? So that's why ABC rules ini, ABC konsep ini sangat-sangat berguna. Okay? Sentiasa Sifu kata, pengaruhan adalah lagi penting daripada kerajinan. Bermakna bukan kerajinan kita itu tak penting. Kadang-kadang kita kena buat satu closing atau buat satu presentation yang efektif. Kita perlu bantuan dari A. Faham tak? Okay? Sampai satu saat, kalau hari ini you punya achievement sudah sangat-sangat banyak, anda mungkin tak perlu A. Anda boleh show you punya income, you boleh show you punya achievement semua. Masa itu pengaruhan anda telah dicipta. Faham tak? So that's why rules number 2 adalah bagi tahu kita kena buat forever living dengan cara yang senang. Okay. Rules yang ketiga. Sampai sini boleh ikut?
Okay, rules number 3. Jangan berfikir negatif. Jangan beremosi. Okay. So that's why kalau kita sentiasa bersama dengan kawan-kawan kita, sentiasa kita ada impian yang sama, kita tak akan berfikir negatif. So that's why beremosi biasanya adalah bila kita sentiasa dengan golongan yang tak impian. Mereka sentiasa akan komplain ini, komplain itu, komplain ini, komplain itu. Faham tak? Masa itu you akan rasa, wah, kenapa kita punya kehidupan susah macam ni? You akan beremosi. Okay? Dan berfikir positif. Dan sentiasa lihat apa yang anda ada. So that's why bila kita tak nak berfikir negatif, kita kena buat apa? Tak nak beremosi, kita kena pergi berjuang. Bermakna kita kena pergi buat 3S. Bermakna kita kena pergi sponsoring, pergi servicing, keluar dari rumah untuk buat kerja yang patut kita buat. Kenapa? Sebab ramai orang ada fikiran yang negatif atau beremosi. Biasanya dia berlaku 3 jenis tunggu. Okey, 3 jenis tunggu. Okey, dengar betul-betul. Tunggu yang pertama, mereka tunggu upline untuk membagi mereka buat aktiviti. Duduk di rumah, tunggu. Tak tahulah upline ada kelas ke tak. Tak tahulah upline ada itu expo ke tak. Tak tahulah upline ada ini ke tak. Tunggu tau. Dia tunggu. Upline tak call, dia tak akan call upline. Faham tak? Atau dia tunggu downline. Jenis kedua, tunggu downline. Tak tahu downline saya nak buat ke tak nak. I tunggu dia call lah. Okey, tak tahu saya punya downline akan pergi buat servis ke tak. Tak apalah, nanti dia tunggu dia call lah. Tunggu downline. Okey? Dan jenis ketiga adalah tunggu mati. Faham tak? Okey? Kenapa? Jangan tunggu. Keluar dari rumah, terus pergi buat. Faham tak? Dan anda akan dalam minda anda, kalau anda fokus impian anda akan jadi positif. Dan lihat apa yang ada. Okey? Sentiasa saya lihat apa yang saya ada. Saya sentiasa bagi tahu saya bangun pagi, saya sangat bersyukur. Okey, kenapa kita sentiasa dalam terpaki? Sebab kita kena ada 3 perkataan. Bersyukur. Bersyukur kita masih boleh hidup dengan sihat. Bersyukur kita masih dengan keluarga kita. Bersyukur kita masih dalam platform yang sangat-sangat hebat. Faham tak? Okey, dan sentiasa lihat apa yang kita ada. Saya sentiasa beritahu saya sudah sangat bertuah sebab saya dalam satu company yang kukuh, yang besar, dan bayaran bonus yang paling tinggi di dunia. Ini yang saya sangat happy bila saya fikir macam tu. Yang kedua, okey, saya mendapat dalam satu platform company yang produk dia bermutu tinggi, produk yang paling unik di dunia. Nampak tak? Produk yang paling special di dalam kita. Dalam tangan kita. Dan saya sangat bertuah, okey, di dalam satu platform dan sistem yang paling hebat di dunia, itu adalah BOI 9333. Okey, dan ada team member yang seperti anda semua yang impian nak jadi jutawan, sama-sama berjuang dengan kita. Faham tak? Ini adalah sentiasa saya bagi tahu dalam hati saya. That's why ramai orang akan hairan. Eddie, kenapa you buat lama? Tapi okey, anda masih berimpian besar. Anda masih ada energi yang boleh berdepan lagi. Sebab saya sentiasa lihat apa yang saya ada. Jangan lihat apa yang you tak ada. Ayuh, saya tak ada FD lah. Saya tak ada Eagle Manager lah. Saya bukan CBM lah. I bagi tahu anda semua. Adakah itu sangat penting? Itu bukan semata-matanya. Yang penting adalah, adakah anda masih dalam platform Forever Living? Adakah anda masih bersedia akan berjuang selama-lamanya dengan platform, dengan sistem kita? Ini paling penting. That's why sentiasa bagi tahu sendiri apa yang you ada. Tak ada orang boleh rampas. Tak ada orang lebih hebat dari anda. Anda adalah terhebat di dunia. Faham tak? Okey, siapa setuju bagi saya 9? Okey. So, sampai rules 1 sampai 3. Okey, itu adalah step number 1. Kalau kita nak berjaya, kita kena
pegang betul-betul rules 1 sampai 3. Okey, kalau you tak boleh lepas rules sampai 1 sampai 3, selepas 1 tahun 2 tahun bila kita tak jumpa anda di platform sini anda mesti adalah sudah melanggar peraturan rules 1 sampai 3. You kena check. Okey? Yang keempat sampai 8 adalah cara menguasai kekuatan network. Bermakna hari ini Forever Living itu bukan satu bisnes solo. Kita adalah buat dalam networking. Networking bermakna kita buat dengan manusia. Kita akan buat satu network seluruh dunia. Bermakna macam mana kita nak kontrol dan menguasai, bermakna kita macam mana nak tahu, okey, nak mencipta dan mengcopy satu network yang sangat kukuh dan kuat. Okey, pertama, rules keempat, NDAO-PCC, not do anything other people can't copy. Kita adalah seorang pemimpin. Kita adalah seorang usahawan. Okey, yang pegang janji kita, kita perlu buat apa yang dikata. Bermakna apa yang kita cakap, kita kena buat. Apa yang kita tak harap downline kita buat, kita jangan buat. Ini adalah satu bisnes monkey see, monkey do. Okey? Buatkan diri sebagai contoh yang paling baik. Kenapa saya ikut Sifu? Sebab apa yang Sifu cakap sentiasa ajar kita adalah apa yang dia sedang buat. That's why saya sangat respect Sifu sebab dia pegang apa yang dia cakap. Bukan dia cakap saja, you buat, dia duduk rumah. Itu punya leader, kita jangan pergi, jangan ikut. Itu leader yang tak betul. That's why kenapa saya ikut Sifu, sebab apa yang dia buat, dia ajar kita. Okay? Macam satu contoh. Bila masa MCO, okay, ini adalah satu perasaan yang sangat-sangat saya rasa masa MCO, semua orang sangat risau sebab totally lockdown. Betul kan semua? Bila totally lockdown, kita pun tak tahu nak buat apa. Lepas tu kita call Sifu. Sifu, apa nak buat? Sifu kata, senang saja. Okay? Kita buat video call. Okay? Tapi you tunggu sekejap. I try dulu. Sifu bagi try dulu. Buat. Lepas tu dia buat video. Lepas tu send bagi kita. Oh, apa yang dia buat. Kita ikut saja. Masa itu, kita semua pegang satu handphone untuk buat video call, WhatsApp call untuk orang, untuk terangkan. Lepas tu kita tunjuk itu buku seperti macam ni, bukan Zoom. Siapa dalam sini ada masa yang sama dengan saya? Bagi saya 9. Ada tak? Okay? Apa yang Sifu buat, dia ajar kita, dia sudah try. Bermakna dia sudah bukti ini boleh buat. Jadi dia tak nak kita menghadapi halangan. Nampak tak? So that's why mana nak cari satu Sifu seperti macam ni. Okay? Dan dia buatkan semua senang untuk ikut. Nampak? Kita nak terangkan GEP. Ramai orang nak hafal susah. Buku sudah dicipta. Buku sudah dibuat. Adakah anda guna? Betul tak? Sampai hari ini, I masih jumpa Sifu pegang buku ini untuk terangkan GEP. Anda ada tak? Nampak? Sifu kita, dia buat apa yang kita boleh ikut. Dan jadikan belajar yang baik. Faham? Jangan cipta semua sistem sendiri. Okay? Sistem Sifu sudah dibukti. Jangan pergi cipta. Ingat sendiri Wah, nak jadi raja yang luar biasa. Please, okay, kita jimatkan masa, ambil langkah, okay. Orang yang percaya ikut saja. Faham tak? Okay, so that's why rules number 4. Kalau anda tak nak anda punya downline buat, you jangan buat. Bermakna kalau anda nak downline kita nak buat 5cc, you kena buat. Nak downline kita alun ambassador, you kena buat. Nak downline kita jadikan F2D, you kena buat. Buat yang mereka boleh copy. Faham tak? Jangan you tak buat, lepas tu, F2D. Tapi sendiri 5cc pun tak ada. Macam mana dia nak copy?
Dia akan pandang you. Ui, betul ke tak betul? Faham tak? Dia ada satu perasaan. Mungkin you tak bagi tahu dia, tapi ada satu aura, faham tak? Jangan you orang ingat tak tahu. Okay? Semua orang mungkin tak tahu. Mungkin you tak cakap, tapi Tuhan tahu. Aura itu mereka rasa. Faham tak? So that's why. Rules number 4. Okay? NDAOPCC. Jangan buat apa yang downline atau kawan kita tak boleh ikut. Buat apa yang mereka boleh ikut. Boleh tak? Okay. Rules number 5. Do it yourself. Sebab saya sentiasa diingat daripada situ. Dia kata, sebenarnya forever living atau bisnes anda nak berjaya bukan sebab sistem, bukan sebab dia, bukan sebab siapa. Sebab sendiri saja. Kalau anda sudah buat keputusan nak jayakan dalam bisnes ini, anda akan berjaya. Tapi cepat ke lambat, you sendiri pilih. Faham tak? So that's why, bila hari ini kita nak buat forever living, rules number 5 sudah bagi tahu kita kena buat do it yourself. Perlu ada minda peniaga. Bermakna you adalah boss. Anda adalah business owner forever living. Bermakna hari ini bisnes ini berjaya tak berjaya ada di tangan anda sendiri, bukan siapa-siapa. So sentiasa jadikan diri orang yang pertama beraksi. Katakan. Okay, Sifu bagi tahu saya, Eddie, kita kena buat itu GEP. Wah, terus hari ini sudah dengar macam mana Sifu ajar, terus besok sudah pergi buat. Okay, tak kira itu jelas ke tak jelas ke, betul ke tak betul ke, buat sajalah saya. Faham tak? Okay, you tahu tak, bila saya buat forever living, orang yang 20 pertama semua reject. Semua reject. You tahu kenapa tak? Sebab masa saya itu, saya bawa satu motor saja. I pergi rumah mereka, I pergi mak-mak cakap, I bagi tahu mereka, ui, ini bisnes boleh berjaya. Satu bulan boleh untung 5,000. Oh, mereka pandang I punya motor. Siapa percaya apa yang saya kata, satu bulan boleh 5,000 tapi saya bawa motor, bagi saya 3. Faham tak? Semua pun bagi saya feedback. Oh, Eddie, you buat dulu. Okay? Sampai you sudah berjaya, nanti saya baru join. Faham tak? Ini adalah mereka punya feedback. You tahu tak? Masa 20 orang yang 21, bila dia sign, dia tak VIP 21 itu orang adalah sign saja. Saya balik rumah tak boleh tidur. Dalam masa itu saya sudah tahu. Hari ini orang ini sign bukan sebab Sifu. Bukan sebab company, sebab saya. Kenapa? Sebab saya tak putus asa, saya pergi buat sampai jadi. Faham tak? So that's why barang yang boleh kita buat, sila buat dulu. Katakan demo. Jangan tunggu. Demo kit. Semua ada tak? Kalau ada, tak ada, sila beli daripada you punya leader. Terus tanya. Dulu kita, masa kita mula-mula buat forever living, memang kita buat kaset. Siapa kita punya masa? Kaset. Itu kaset. Bagi satu. Siapa masa yang sama dengan I? Buat kaset. Masa itu Sifu bawa itu kereta kita ada buat Sean sama semua kaset. Sebelum Sifu nak balik Kuantan dia buka, kita bagi tahu Sifu apa kaset ada, dia buka, kita pergi pilih itu kaset. Berapa kaset ada kita ambil saja. Faham tak? Satu kaset lah, I ingat RM2. Kita pegang itu kaset, lepas tu balik rumah, dengar. Itu adalah masa kita mula buat forever living. Sampai masa ada CD. Itu sudah senang sikit. Boleh save lagi banyak. Lepas tu sampai VCD. Lepas tu sampai DVD. Lepas tu sampai ada MP3. Sampai sekarang ada YouTube. Nampak tak? So that's why bila kita buat forever living adalah masa sekarang lagi senang daripada dulu. So that's why kita kena buat apa yang kita patut buat. So that's why jangan tunggu. Kita buat DIY. Buat apa? Kita buat GEP. Kita buat
demo. Dan penting, bila you nak close you punya kawan, sila jangan tunggu dia kata okay. You terus close dia. Kawan you tunggu you close dia, bukan dia nak tunggu you punya upline datang close. Kawan kita yang nak close kan adalah tunggu kita. Faham tak? So that's why apa yang kita boleh buat, kita buat dulu sampai tak boleh baru minta bantuan. Faham? So that's why sentiasa ibu kata anda berdikari secepat, anda akan berjaya secepat. Apa yang anda buat, kena buat semua. Faham tak? Sampai sini boleh ikut. Rules number 6. Follow your upline, not up to your downline. Ikut langkah sistem sepenuhnya. Dan upline yang aktif saja. Faham? Follow your upline bermakna anda perlu ikut upline anda. Bermakna upline yang aktifkan sisi anda, yang upline yang dapat anugerah anda, upline yang aktif dalam bisnes. Bukan upline yang sponsor you, dia sudah balik rumah tidur, lepas tu tunggu. Bukan. Ikut your upline. Upline kita yang ikut sistem, yang ikut peraturan. Bukan up to your downline. Bermakna kalau hari ini kita tahu hari Selasa kita ada Zoom meeting. Jangan okay, buatkan masa itu pergi buat benda yang lain. Sebab anda sudah ada jadual. Anda tahu Selasa kita ada Zoom meeting. Jangan sengaja pergi buat aktiviti lain untuk crashkan Zoom. Lepas tu kata, ayo, upline saya tak senang sebab saya ada something buat . Kenapa hari Isnin sampai hari Ahad you tak arrange aturkan masa untuk aktiviti ini? Kena aturkan betul-betul Selasa. Faham tak? So that's why bila kita kita kena ikut upline. Bermakna ikut sistem, ikut Sifu. Okay? Apa yang Sifu sudah ada jadual, semua kita kena fokus dan ikut sahaja. Ya, boleh nampak slide nombor rules 6? Bagi saya satu. Boleh nampak? Okey. Faham tak? Jangan masa yang sama, okey. Kalau you punya downline kata, Eddie, saya Selasa saya ada satu kawan ini kawan memang pernah buat MM yang hebat. Tapi dia cuma ada Selasa ada masa saja. Okey. Boleh kita jumpa? I bagi you tahu, saya akan terus bagi tahu dia, tak boleh. Okey, masa yang crash dengan sistem atau crash dengan sistem ni, sorry, semua tak boleh. Anda boleh bawa dia masuk Zoom atau bawa dia datang office, lepas tu selepas kelas baru saya akan terangkan bagi dia. Faham tak? Kenapa? Sebab kalau kita sentiasa ikut downline saja, kalau downline anda hari ini okey, masa yang pukul 8 subang seorang. Okey, mana? Itu pukul 9 Selayang seorang. Lepas tu 10 Kajang seorang. Lepas tu 11 okey, itu Johor seorang. Okey, you nak macam mana buat dalam satu hari? You ingat you Superman okay, you boleh kumpulkan mereka terus semua dalam Zoom atau kumpulkan mereka di KL office. Faham tak? Kumpulkan. Jangan ikut. Wah, seorang cakap sini, you pergi sini. Seorang pergi sini, you pergi sini. Okay? So that's why. Dan sentiasa ingat, kalau upline kata, Eddie, kita ada kelas. Okay, terus. Boleh. Bila? Masa? Saya terus pergi join. Faham tak? Oh, ada ini special training. Bila? Masa? Berapa? Di mana? Terus join. Jangan fikir. Kalau downline kata, Eddie, saya ada. Okey, tunggu. Saya tengok I punya schedule dulu. Bukan tak nak janji dia. Sebab kita takut nanti sudah janji downline, nanti crash dengan kita punya itu meeting.
So that's why nanti ada salah faham. Faham tak? So that's why kita commit dengan upline. Jangan fikir banyak. Terus commit. Okay? Masa Sifu bagi tahu saya, Eddie, you percaya tak kita nak buat Malay market? You ada confident tak? You tahu apa kita cakap dengan Sifu? Sifu, you buat saja. You buat keputusan saja, kita ikut. Faham tak? Sifu, you cakap apa, kita ikut saja. Sebab apa yang saya rasa? Saya tak ada rugi. Kenapa? Sebab Sifu sudah berjaya, tapi dia masih nak berjuang dengan kita. Kenapa kita tak nak ikut? Faham tak? So that's why, commit upline, jangan tunggu. Faham tak? Okay? Sampai sini? Okay. Lepas tu, rules number 7. First up down, then left right. Apa makna ini? Kalau anda ada apa-apa masalah, sila katakan, sila anda tanya upline. Bermakna tak kira anda lah B lah, C lah, C tu lah, D1 lah, D2 lah, itulah semua. Siapa ada upline dia? Adalah Y. Y ini, okay, semua kalau you orang ada masalah, jangan pergi tepi, pergi tanya you punya lain. Kalau hari ini C pergi tanya C. Lepas tu kenapa saya Asyik tak boleh dapat itu leader. Lepas tu C mungkin pun tak dapat. Lepas tu Y pun tak tahu C tu jumpa C3. Lepas tu C2 dengan C3 sama-sama hilang. Lepas tu Y tak tahu kenapa sudah berlaku. Nampak tak? You tahu tak? Kalau seorang kita nak lead dia jadi leader, nak ambil masa. Jangan anda rosakkan yang hubungan mereka dengan suka saja. Okay? Tahu tak? Bila masa saya join Forever Living, saya ada satu perasaan. Kita datang Forever Living, kenapa tak boleh ambil nombor kawan-kawan yang kita kenal di Forever Living sesuka hati? Saya ada satu soalan. Siapa sama ada soalan seperti saya? Bagi saya satu. Okay? Sila bagi saya satu. Saya ada satu soalan. Satu soalan adalah kenapa kita tak boleh minta atau ambil nombor telefon kawan-kawan yang jumpa di Forever Living? Okay, ini soalan saya. Okay, mungkin you ada rasa, kenapa? Sebab Forever Living satu family mah. Lepas tu kita sama-sama berjuang mah. Kenapa saya kenal dia, saya tak boleh ambil? Okay, kita kena faham. Hari ini kita tengok kata ini Kalau B, dia cari C. C sudah jadi leader. B ini pun cari C. C pun cari leader, pun jadi leader. Dan B nak jadikan C ini jadi leader, dia nak ambil masa tak? Nak ambil masa untuk train dia tak? Bila sudah train, lepas tu ini C ada masalah, dia terus ambil nombor C. Lepas tu mereka keluar, mereka cicit-cicit, minum-minum teh. Lepas tu mereka cakap-cakap. Habis tu satu hari C dengan C1 dengan C4 sudah hilang. C1 dengan C4 sudah hilang. Y akan tanya B1 dengan B2. Kenapa C4 dengan C1 sudah hilang? B1 dengan B2 pun tak boleh jawab. Sebab C4 dengan C1 ini tak ada bagi tahu dia akan jumpa bersama. Ini adalah masalah satu. Anda harap ini berlaku dalam you punya network tak? Okay? Anda pun tak nak berlaku, betul tak? So that's why kita takut C1 dengan C4 ini tak tahu mereka bincang apa. Dan kadang-kadang kita kena faham setiap leader ada cara mereka. Walaupun kita dalam satu sistem yang sama. Sistem yang sama tak bermakna cara yang sama. Mungkin C1 dia perlukan buat expo. Tapi C4 mungkin dia nak buat nak buat itu home party. Faham tak? So that's why bila C1 dengan C4 bila jumpa dia kata expo lagi bagus. C4 kata no, itu home party lagi bagus. Mereka akan kelang kabut sebab leader dia baru tahu apa yang mereka nak.
So that's why sila ikut peraturan rules number 7. Apa yang anda, kalau anda nak exchangekan apa discussion, please C4 sebelum nak jumpa C1, sila bagi tahu B2 atau bagi tahu Y. C4 akan jumpa C1, akan berbincang apa. Jangan suka-suka belakang ambil nombor. Lepas tu belakang apa mereka buat? Oh, kita tak tahu. Lepas tu Y tanya B2, B1, mana bagi 2? Tak tahu. Pening. Rasa pening tak? Rasa pening bagi 9. Sebab dengan experience saya, semua orang kalau jumpa ramai orang lain, okey, 3 minit saja mereka boleh stay cakap positif. Lepas tu mesti negatif. Kalau orang bukan terlatih macam kita. Okey? So, dan ini ada satu lagi. Kita kena 5 prinsip ini, sila ikut peraturan rules number 7. Apa-apa sila refer dengan upline. First, no money game. Jangan main duit. Jangan pinjam. C1 pinjam C2. Lepas tu pinjam dengan C3. Lepas tu nanti C1 cari B1 nak minta duit dari C3. Lepas tu C3 kata mana ada, saya tak ada pinjam duit you. Faham tak? Ini pinjam-pinjam dalam itu rangkaian. You rasa ini Y Kalau B1 dengan B2 nak Y bagi settle Y akan kata, sorry, tak boleh settle. Faham tak? Ini dihalangkan. Prinsip 5 ini, no money game, please. Jangan pinjam duit, pinjam ni, pinjam tu. Okey, tak boleh. Okey, walaupun you kata sementara sahaja nanti saya pulangkan perkataan ini sangat macam kita benar cakap nanti terjadi apa-apa, nanti B2, B1 atau Y kehilangan leader yang mereka sudah lama latih. Okey? Dan no shortcut. Jangan fikir, kita nak cepat. Jangan, tak payah refer atas, terus pergi jumpa. Itu. Dan jangan buat yang sistem sendiri. Jangan buat sistem yang nak cepat. Ambil duit untuk beli. Forever living nak jadi manager ada 2 cara. Satu, buat network sampai jadi manager. Kedua, gunakan duit untuk belikan manager. Tapi manager yang beli ke jadi manager itu dia tak solid, dia tak ada income bulan depan. Faham tak? So that's why forever living is no shortcut. Kita kena buat betul-betul dengan structure. Faham tak? Ketiga, no selfish. Jangan kedekut ilmu. Apa yang anda buat, sila sharekan. Setiap kali kita kena share. Sebanyak yang anda share, rezeki anda akan datang lagi banyak. Ini sebab Tuhan akan sayang orang yang suka share. So that's why, keempat, no negative emotion. Jangan pergi cari-cari dan cakap-cakap bukan-bukan yang tak betul. Yang sentiasa cakap itu negatif. Lepas tu bagi tahu dia, you tahu you punya downline tak berapa baik tahu tak? You punya downline buat ini tak betul tahu tak? Pergi expresskan itu negative emotion. Sorry, salah. Sila ikut. Kalau you terjumpa you punya downline ada masalah ni, terus stopkan. Terus bagi tahu mereka. Tak boleh main. Sebab ini 5 prinsip ini. Okey, dan prinsip kelima, no sex game. Ini yang buat cinta-cinta. You tahu tak? Saya sudah jumpa terlalu ramai. Okey, leader-leader yang hebat, mereka bercinta. Kalau hari ini forever living adalah bisnes. Dia bukan tempat yang cari jodoh. Nak cari jodoh, dulu Sifu bagi tahu saya, Eddie, you nak cari jodoh you boleh. You downline you, terus dia downline. Macam B1, B2. Okay? You bercinta dengan mereka, okay. Jangan anda main dengan D2. Jangan anda bercinta dengan D3. Atau bercinta dengan D4. Nanti ini downline punya network. C4 punya network. Semua you punya network, tapi bila dia nak gabung dengan anda, dia punya network
akan jadi bermakna D4 sebenarnya downline dia terus besok jadi upline dia. Apa perasaan anda? Apa perasaan anda? Faham tak? Yang cinta-cinta jodoh-jodoh sini, Sifu bagi tahu saya. Jadi, you nak combine, you nak cari jodoh, boleh. Sila sponsorkan semua direct you. So that's why I bagi you tahu saya punya network termasuk I punya isteri okay. Semua girlfriend dulu saya bukan ramai lah, okay, sorry okay, dulu kawan yang baik saya perempuan semua direct saya. So that's why saya bila nampak jodoh saya mana seorang, saya boleh terus combine, terus bercinta. Faham tak? Ada orang suka pergi bercinta dengan network lain. Lepas tu apa yang dia kata? Eddie, faham tak? Kita ini Y. Lepas tu ini X. Ini X punya downline bercinta dengan Y. Lepas tu Y cakap, Eddie, kita tak combine. Tak ada masalah. Dia buat dia punya, saya buat saya punya. Itu pun salah. Apa jawapan ini? Rules is rules. Salah adalah salah. So that's why I harap leader-leader semua, kalau anda nampak you punya downline atau network anda ada masalah seperti ini, sila ingatkan mereka, jangan langgarkan. Sebab ini 5 prinsip. Ramai leader besar, dia kehilangan dia punya downline dan dia punya network sebab telah melanggar peraturan yang 7 ini dan tak pegang prinsip. Okay, so that's why kenapa dulu I tanya Sifu, kenapa tak boleh terus ambil nombor dari kawan-kawan yang kita kenal di Forever Living. So you orang sekarang faham tak? Kalau faham bagi saya 3. Yes. Jangan main cinta-cinta. Nak cinta terus sponsor dia direct. Nanti banyak masalah. Okay? So, rules number 8. Sampai sini semua boleh ikut. Rules number 8. Okay. Last. Rules number 8. 5 lebar kalau kita nak buat satu structure yang betul buat satu structure yang solid kita kena ikut cara ini. 5 lebar, 7 dalam, 3 fokus, bawah 3 generasi. Apa makna dia? I terangkan ini. Masa Sifu kata kalau you nak income setiap bulan 5 angka atau 6 angka seperti beliau, anda completekan rules number 8 dan buatkan betul-betul dan completekan structure ini, anda punya income mesti ada. Okay? First, setiap kali kita kena fokus 5 lebar, bermakna kita kena cari 5 orang yang aktif. 5 orang yang aktif itu bermakna orang yang boleh berjuang dengan kita, datang meeting, buat demo, buat 5cc, buat Alon Ambassador, buat local trip, buat F2D, berjuang dengan bersama, ikut peraturan, ikut sistem. Itu adalah 5 lebar. Faham tak? Bukan sponsor customer pun kira satu. Tak. Kalau you boleh jadikan customer ini, jadikan 5cc, jadikan dia Alon Ambassador, boleh. Dia ikut you berjuang, datang meeting semua, you boleh masuk. So that's why 5. Berapa ramai kena cari? Cari sampai jadi. Bila sudah ada 5 orang yang aktif, kita kena 7 ke bawah. Kenapa 7 ke bawah? Ini adalah satu situasi dalam MLM. Setiap rangkaian, generasi yang ke-7 pasti adalah leader. Kalau anda dalam masa yang nasib sangat baik, mungkin you cari A, sudah leader. B, sudah leader. C, sudah leader. Anda memang nasib sangat baik. Itu Tuhan sangat jaga anda. Tapi adakah semua orang boleh? Tak ada. So that's why, kenapa nak 7 dalam? Sebab kita kena faham. Benda yang kita nak pass kepada mereka, kalau kita buat, buat network,
Kalau kita ada 2 orang, okey, informasi yang buat sama dalam masa yang 2 orang ini sama-sama buat, ini cuma adalah satu idea. Kalau kita expand lagi ke generasi ketiga, ini adalah satu konsensus. Kalau ke generasi keempat, itu adalah trend. Bermakna ramai orang datang, dia akan ikut. Dia sudah jadi satu trend. Faham tak? Kalau generasi yang kelima, dia akan sudah jadi satu sistem. Buat yang benda yang sama, ikut sistem, semua datang, sudah tahu buat. Dan generasi keenam, dia akan menjadikan satu budaya. Macam kita. You masuk, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, semua sudah dalam sistem. Bermakna you nak berjaya, ini adalah budaya kita. Apa yang patut buat dulu? 5cc. Lepas tu, pergi Alo Ambassador. Lepas tu, buat F2D. Ini budaya. Faham tak? Ini adalah cara. So that's why 7 ke bawah dan anda pasti akan dapatlah satu leader yang hebat. Dan ini, level ini mesti sangat solid. Dan pegang 3 fokus. Fokuskan mereka dan buatkan mereka jadikan line. Ramai orang buat MLM, mereka tak faham apa itu line. Okey. Hari ini okey, saya akan sharekan apa yang Sifu kata. Sifu kata, you tahu tak apa itu sebenarnya line dalam satu network? Kalau hari ini you sponsor satu generasi, itu bukan panggil line. Dulu saya ingat line. Wah, I sponsor 20. Lepas tu Sifu kata, you berapa line ada? 20 line. Sebenarnya itu bukan line. Itu kalau generasi pertama itu panggil titik. Kalau you boleh bantu, you generasi pertama ke generasi kedua itu baru panggil muka. Faham tak? So, bila you nak jadi line, kena generasi yang ketiga. Barulah jadikan line. So, that's why, kenapa hari ini kalau satu hari, okay, Sifu tanya, you ada berapa line? Dulu saya ingat setiap orang saya sponsor itu bagi line. Sifu kata, no, itu semua titik. You mana ada line? Faham tak? So, start hari ini, sila faham. Kalau anda belum berjaya, sebab adakah anda ada 5 line? 5 line yang aktif. Dan bawa 3 generasi. Kenapa? Sebab informasi, kita kena pass kepada 3 generasi. Sebab hari ini kita tak nak putuskan connection tu. Sebab ramai orang bila kita pass kepada A pass kepada B pass kepada C, semua info itu sudah lari. Benar anda main satu game. Okey, ada 10 orang. Orang pertama dia apa yang dia cakap kepada orang yang kedua tu, dia akan pass sampai orang yang akhir semua info akan lari. Okey? Tapi you bayangkan, kalau orang pertama tu dia akan cakap setiap 3 orang apa yang dia nak sampaikan. Dan setiap 3 orang tu akan sampaikan kepada 3 orang seterusnya. You rasa itu info akan lari tak? No. So that's why kita bila pass, jangan pass kepada generasi pertama. Ramai orang ingat send message dia send generasi pertama saja. Nanti dia akan send sebab dia leader Kita kena faham. Leader itu adalah leader. Tapi passing itu info, kalau you tak nak lari, itu info jauh daripada apa yang you nak sampaikan, sila pass sekurang-kurang 3 generasi atau 4. You nak sampaikan 10, suka hati anda. Sebab sekarang WhatsApp sangat senang. Group message, letak saja, itu broadcast, letak saja, semua hantar. Betul tak? So that's why kalau kita pass at least 3 generasi ke bawah, semua info dia tak akan menjadi semakin lemah. Generasi kita akan menjadi semakin kuat dan ketat dengan kita sebab info yang kita hantar tu semua sama. Okay? Faham sampai sini? So that's why rules number 8. 5 lebar, 7 bawah, 3 fokus, bawah 3 generasi. So that's why hari ini kalau kita nak buat satu network yang income tinggi, sales pun tinggi dan kokoh,
please jangan tengok 1 ke 2 tahun. Sekurang-kurang anda kena berada di satu platform lebih dari 10 tahun. Tapi dalam forever living tak payah lama macam ni. Sebab dengan sistem Sifu memang senang saja. Ada orang 1 tahun, 2 tahun mereka sudah jejak 5 angka. Dan ada orang 3 tahun saja sudah dapat income juta. So, sampai sini? Okey. Ini adalah satu artikel. Nah, saya sampaikan kepada semua. So, harap ini artikel anda boleh ya. Sama-sama setiap hari pun kena jerit. Saya setiap pagi saya akan buat macam ni. Kenapa nak berjaya di Forever Living? Nak berjaya di Forever Living. Saya adalah pemimpin Forever. Forever adalah pilihan utama saya. Saya suka belajar, saya suka cabaran, tak kira apa pun halangan. Saya suka dengan diri saya yakin dengan diri saya. Saya pasti berjaya di Forever. Forever. Yes, no limit. Go, millionaire. Faham tak? So hari ini sharing saya sampai sini. Harap sharing saya dapat membantu semua dan saya doakan semua akan menjadikan jutawan dan mendapatkan impian anda di platform Forever Living. Lepas ni, saya kawan-kawan sekalian, jangan pergi mana-mana. Saya akan paskan masa saya kepada saya punya MC. Thank you. Hello. Pagi. Jom kita sama-sama bagi api untuk kita punya speaker yang sangat hebat dan luar biasa dengan perkongsian ilmu yang sangat, macam mana cakap banyak ilmu dia share hari ini. Semoga ilmu rule 1 hingga 8 ini dapat membantu kita lebih bersemangat dan paling penting untuk berjaya di platform BOI 9333. Kita kena berilmu. Jadi kita kena rajin masuk kelas. Kelas kita belum lagi berakhir, Minta kerjasama semua. Stay sekejap sebab kita ada special lucky draw clean 9. Mari kita jemput kita punya Sifu Sean dengan type 9333. Dipersilakan Sifu. Thank you, Carol. Thank you, Eddie. Wah. Kira saya pula. Tapi kan, saya tunjuk muka sekejap saja. Sebab kan, hari ini memang tanyalah untuk yang datang TTE. Datang TTE kan, semua peserta ada peluang kan untuk join Krinai. Join Krinai kan, lepas tu ada hadiah. Berapa hadiah? You orang tahu tak? Siapa teka? Dapat hadiah apa? Kalau you tahu kan, cuba tag dalam chat long apa hadiah yang dapat. Ada 3 hadiah besar. Dapat duit. Wah, ya. Kami mesti nak thank you kan kepada Sifu dengan leader-leader, PCM sebab kan kami setuju kan, bagi lebih benefit, lebih manfaat kan bagi semua orang yang ada join kami punya TTE. Jadi kan tak tahulah, mungkin kalau kali ni respon kan, semua orang suka kan. Mungkin lain kali kami buat kickstart ke, kami buat apa event kan. Maybe lah kami minta lagi, minta lagi untuk nak buat lagi. Nak ke tak nak? Kalau nak kan, tag chat room, tag nak. Tengok permintaan dulu. Ya, relax. Kalau nak kan lah. Kami cuba fight lah, Tapi janji tak janji lah sebab you orang sudah unti nak kan. Dia cakap nak, So next round kan, tahun depan, sebab tahun depan kan kami akan ada apa? Kami akan ada kickstart, So kan nampak je cepat-cepat daftar. Sebab orang yang daftar kan mesti dapat something yang special. So jom. I sharekan slide ini. Mari. I sharekan slide ini. Tengok So lah, inilah Krinai punya competition. Kan. So hadiah pertama ada 3 hadiah. Third prize kan ada 300 ya. Ini tunai ya. Cash. Hadiah kedua ada RM500. Ini pun cash juga. Hadiah yang terbesar adalah dalam RM1,000. So kalau rasa you sangat rasa nak, ini
boleh ke milik saya? I tak tahulah sebab I pun tukang kerja je, I tukang cakap saja. Lepas tukang kan pusing tu lucky draw saja. I pun tak tahu siapa akan dapat juga. Okay, kami tengok okay, harap you ada luck. Okay, so macam mana nak main game ni kan? Okay, I nak share yang ni. Okay, nampak tak ini? Okay, nampak tak ini? Ini semua peserta-peserta yang ada join TTE kan, mereka pun ambil cabaran untuk join Green 9. So kami sini ada nombor 1, 2, 3. Okay, nampak tak? Okay. After 3, 4. Lepas tu ada nombor apa? Nombor 21. Okay. Sampai total kan 144 peserta yang ada join Green 9. Kalau kami cuba fikirkan, kalau 144 peserta yang join Green 9 kan, kalau setiap orang mereka turun 2 kilo. Pemaknanya kami sudah turun kan 288 kilo. Wah, itu 2 tan tau. 2 tan, tahu tak 2 tan berapa? Ataupun kalau siapa pernah beli belas kan, belas. Satu pack belas kan 10 kilo. Wah, itu kan 20 berapa kan? 28 pack ke belas tu. Wah, banyak gila. 2 tan ya memang. Okay, kami sudah tolong kan, tunya ni sudah kurangkan 2 tan punya toksik dalam badan. So macam mana kan? Okay, kami main. Okay, I tunjuk ini ya. Okay, ini testing je. Okay, kalau I draw, dia akan nampak kan nombor yang akan keluar. Okay, kalau 108 kan. Kami testing je. Ni testing je, bukan peta-peta punya. Jangan risau 018. Ini aja dapat lah. Okay. So, okay, mari kami jom. Hadiah ke berapa dulu? Okay, kami pergi ke hadiah berapa dulu ya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kami ke nombor 3 dulu. Ini adalah 300 ya. Ini ada 300 ya. Nah, siapa nak 300 ya? Siapa ada join punya? Tag 300. Saya tak tahulah. Setiap kali saya memang tag punya. Okay, tag 300. Sebab mungkin berduplicate kan? You dapat sabu semua. Oh, wah, nak. Okey. Jom. Betul ke yang ada join ke? I tak tahulah. Okay. I tak tahu. I ikut je. Itu Excel list. Mari ya. Okay. 1, 2, 3, go! Kami tengok nombor berapa. Okay. Sekarang kan kami pergi ke nombor 44. Okay. Nombor 44 jatuh kepada... baru jumpa dia je. Okay. Marius Bozo. Okay. Tali kami punya CPM. Okay. Fiona. Dia dapat 300 ya. Okay. Dia dapat 300 ya kan. Ada tak? Marius ada tak? Mana Marius? Tunjuk muka. Okay. Cup. Tahniah Marius. Okay. Mana Marius? Are you here? Ya ada tak? Fiona happy gila ni. Sebab kan nanti kan. Okay. Jumpa. Cuma abang kan. Jom makan. Jom minum. Jika tak ada, tak dapat hadiah. Oh, betul. Semua setuju tak? Kalau setuju letak 1. Setuju letak 1. Yang tak ada tak dapat hadiah. Ada ya. Kalau ya ada, you raise hand. Cepat. Tadi siapa? Siapa dapat? Marius. Marius Bozo ada tak? Marius Bozo. Ada tak? Kena tunjuk muka ya. Oh, tunjuk muka. Tunjuk muka mana? Cepat. Ada? Tak ada? Rugi ya? Ada. Dia raise hand tak? Mana? Tunjuk muka tengok. Betul tak? Ada? Kamera lah. Mana ni? Tunjuk muka. Ini wakil ke betul-betul Marius ini? Okey. Okey. On. Boleh. Yeay. Senang dapat. Yes, tahniah. Ini tempat nombor 3 ya. Tempat nombor 3 ya. Okey. Ya orang hantar bank account kepada Sifu, okey? Okey. PM Sifu. PM Sifu, okey? Okey.
Sekarang kan kami pergi hadiah nombor 2 adalah RM500. Okey, sama juga type dalam chat room 500. Mali 500 on go. Ini sekarang World Cup kan. Go 500 go. Perlulah show. Betul. Okey, jom sekarang kan kami draw. Okey, 500 ya. Let's go. Nombor apa? 102. Okey. Jom scroll down. Tengok. 102 jatuh kepada Nur Hayati binti Tajudin. Wah, ini ada 2 nama. Ini beli 2 set lah. Ada tak? Nur Hayati ada dalam sini. Cepat tunjuk. Raise hand. Nur Hayati. Cepat. Mana? Cepat. Siapa ni? Nur Hayati bawah Muhammad Nur Hanafiah. Ada tak? Zam sudah count down 6. Jahatlah Zam ni. 5. Cepat. 4. Mana? Raise hand. Mana? Tak ada. Macam ada. Tak ada, then kita kita forfeit. Forfeit dia punya hadiah kita nak bagi orang lain because kenapa? Siapa yang join TTE patut kita mau faham kena disiplin. Ini sistem dia mana boleh tak join. Mana boleh ponting, betul tak? You ponting bermakna you tak masuk otak apa yang belajar. Semua setuju tak? Okey, kita tengok. Siapa setuju tulis yes. Siapa tak setuju tulis no. Tengok yes ke no. Tengok. Tengok Sifu dapat banyak supporters ini. Semua yes Okey, so next kita try nombor yang lain. Okey. Sama juga 500 yang go. Jatuh kepada 63. Okey, mari. Halap dia ada ya. Okey. Ini kan Yon. Where are you? Yen ada. Cepat muncul ini mula countdown, tengok sudah mula countdown. Jahatnya. Raise hand. Cepat ada. Tengok ini tak boleh. Wah, ada. Okey. Countdown. 7. Chin Chion Yen. 6. Ini bukan main letak nama bukan main letak nama dalam ini list saja. You kena hadir. You tak hadir, sorry. No discipline. No gain. 4. Okey, lepas tu 2. 1. Okey, next. Tak ada. Yes. Kena tepuk tangan. Tak ada. Semua cepat tepuk tangan. You ada peluang. Okey. 1, 2, 3, go. Okey. 117. Mari. 117. Jatuh kepada sawah. Okey. Cepat tunjuk. Mana sawah? Ada tak? Mana dia? Siapa nak mula countdown? Ada Okey, countdown sudah mula countdown. 10. Okey. Sawah. 9. Huruf IT ada. Cepat. 8. Absent. Oh, ini sangat mahal. Ini absent. Tak tahu lah absent tak ada lah. Okey. Berapa dah countdown? Berapa dah? Okey. 6. Okey. 5. 4. Okey. 3. 2.
1. Time's up. Okey, tepuk tangan. Yes. Siapa nak dapat cash cepat tepuk tangan. Okay, let's go. Wah, 500 ya. 500. Okey. Siapa yang betul? 97 jatuh kepada Farida. Ah, Farida Abdul Aziz. Ada? ya. Cepat. Ada tak? Ada tak? Ini bawah Izalin. Cepat tunjuk. Raise hand, raise Raise hand. hand. Mana you? Mana you? Cepat. Kamu- Okey. kami Ada, nak- sudah raise hand. Mana? Ada? Tak ada Tak ada wo. cepat countdown. Countdown Okey, Countdown. mari. Okey. 10, okey. 9, 8, 7. Ada ke? Ada raise hand Tak nampak okey. Mana you raise hand, raise raise hand. Banyak ramai sini. Ya, mana tempat cari. Okey. 6. Okey. Kenapa Libofan? Farida ada. Dia tak pandai nulis pun. Yang ini yang nama Farida Aziz betul? Betul tak? Oh, Tak mic. Ramai sudah pulang Ada. Ini Ada, Farida Aziz ada betul. Sifu. I tak dapat raise hand. Okey. Tahniah. Yeay. Thank you, Sifu. Wah, Thank 500. okey. Cop. Okey. Tahniah. So grand prize, Thank grand you. prize. Grand prize, mari. Okey. Nanti send PM Sifu you cakap you menang nombor 2 hadiah nombor 2. Thank you, Okay. thank you, Sifu. Okey. Okey, kami pergi ke grand prize RM1,000. Siapa nak type dalam chat room? RM1,000. Nak, saya pun nak juga tau. Sebab saya pun peserta juga. Okey, mari RM1,000. Okey. Oh, siapa type banyak kan? Okey, dia ada peluang lagi tinggi. Sebab siapa dapat segi. Type. RM1,000. Okey, 1, 2, 3, go! Okey. Siapa ni? Siapa Okey. yang betul ini? 1, 4, 2. Okey, jom kami scroll down. 1, 4, 2. Sida J. Sida Cik ada. Cepat muncul, raise hand. Ada? Ada tak? Sida mana? Sida mana ni? Tak ke ada. Tak ada. Tak ada. Kau tahu, cepat kau tahu. Kalau Kau tak ada, dah. Raise hand. Okey. 10, 9, okey, 8, 7, okey, 6, okey, 5, okey, 4, okey. Bapa mana? Syida ada. Dia cakap dia ada. Betul tak? Raise hand, tunjuk sekejap. Ada? Betul tak? Mana? Buka kamera, Betul kah? Ini Syida betul ke? Buka mic cepat. N. Buka mic pun boleh. Kita tahu dia punya suara. Cepat. Ada nampak dia. Ada? Ada. Betul tak ini Syida? Mana? Tak boleh buka mic. Tak boleh. Okey, nampak. Okey, tahniah. Okey. Terima kasih. Wah. 1,000 dapat. Tahniah. Terima kasih. Okey. Kan. Wah, so tahniah dan kami thank you dengan Sifu juga, okey. Sebab besar hati kan, okey. Kita kena thank you mereka yang tadi tak ada dalam chat room. Itu satu lesson yang sangat best tau. Siapa tak join sistem dia, rugi besar. Jangan malah kami Jangan malah saya pun kerja saja tau. Okey, so ingatlah okey. Siapa yang sudah dapat punya cepat okey, WhatsApp Sifu, hantar hantar you punya bank account, okey. Lepas tu nama, okey, untuk nak dapatkan you punya hadiah, okey. Jangan hello Sifu. Macam mananya? Senang je, okey.
bank account dan nama. Itu saja. Tahniah yang sudah join. Okay. So, memang, so next kickstart kan. Next kami punya event kan. Ingat, tak jumpa, pihak penganjung dengan sifu-sifu kan. Kami akan fikirkan. Sangat special. Very special. Very special untuk anda semua. Okay? Yes, So, hari ini satu take home value adalah ini adalah satu lesson, jangan ponting kelas, okay? Kalau ponting kelas mungkin kelas itu you hilang 500 ke 300 ke 1,000 ke itu yang satu lesson, okay? So thank you Sean tolong Sifu buat itu apa lucky draw dan Sifu nak ucap tahniah kepada ketiga-tiga pemenang pada kali ini because anda semua join TTE dan anda ambil peluang untuk belajar, untuk meningkat ilmu. Itu sebab anda dapat rezeki pada hari ini, dapat hadiah top 1, top 2 dan top 3. Okay, so of course kita harap untuk masa akan datang kita ada banyak lagi event ke lucky draw ke macam ini ke. So pastikan jangan ponting kelas, okay? So itu yang penting. Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita. Okay, are you ready? Yes. Okay. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. 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 Thank you, Sean. Bye-bye.